Masak baca Qul huwallahu tu kalau pindah lah. Boleh, boleh. Di mana-mana pun tak apa. Tapi biasanya surah-surah yang pendek. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Yang tadilah 2 rakaat sebelum maghrib ghairu muakkad. Yang lepas maghrib itu muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya, 2 rakaat sebelum isya. Dan rawatib Jumaat itu seperti zuhur juga. Yang hak Jumaat, sembahyang Jumaat sama lah sebagaimana zuhur. Zuhur sebelum dan juga selepas adalah muakkad. Jadi bila Jumaat, sebelum Jumaat, lepas Jumaat adalah muakkad. Boleh tak? Setengah daripadanya sunat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdalnya 8 rakaat sembahyang sunat duha. Setengah orang dia keliru tuan-tuan, yang mana duha, yang mana isyraq. Dan isyraq ni ialah apa ni? Naik matahari, terbit matahari, terbit fajar. Duha pula matahari naik segala, dah naik agak tinggi segala. Segala tu istilah segala tu istilah sebab apa orang dulu-dulu rumah-rumah kampung ni dia ada tenaga. Kemudian pula waktu tu tali tak ada. Timba buat dengan upih. Kau biasa tengok upih lah. Aku pun tak biasa. Upih tu biasa lah, tapi timba upih tu yang orang buat. Kemudian tuan-tuan, bila tali tak ada, dia guna buluh yang panjang tu, yang kering tu, dia jemur kering, ringan. Kalau buluh basah, berat. Di ujung tu dia buat penyakok. Dia taruh sikit bagi ada suruh penyakok tu. Dia cakok lah di tangkai upih dia tadi. Upih, timba upih. Cendok, angkat ni dengan buluh. Habis diguna dah tuan-tuan, buluh tu dia sangkut tepi telaga, sandak kat ukang hutan. Jadi bila duduk di rumah, lepas sarapan pagi kena tempek ke apa ke tuan-tuan, nak tahu masuk waktu duha tu dah, tengok kalah tu. Agak-agak naik pucuk kalah tu, tu waktu duha. Tu istilah lah, istilah. Lah ni telaga semua ada tali. Lah tak apa, tali dia lembut. Dulu-dulu dia tali dia keras, dia guna tali lembu. Kan, tali tu dia bagi orang yang panau banyak, cukup sedap garam. Dia pergi kat telaga, belum mandi lagi, yang ambil tali tu dia guna belakang. Sedap lah kau. Kan. Lepas tu tali tu dah guna guna mengibar ayam. Okey tu. Jadi waktu duha, sunat duha ni, ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. Kita tu. Jadi kalau ikutnya lah ketua saya pesan, dia kata kalau pemimpin sembahyang duha jangan tinggal. Kita pun kalau nak jadi pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin mana-mana, duha jangan tinggal. Sebab duha ni fadilat dia cukup besar. Antaranya ialah awet muda. Cuba tengok orang yang sunat duha. Awet muda. Apa ni kau bagi bertuah. Beralih. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat duha ni Allah murah rezeki. Allah murah rezeki. Sebab apa, dalam doa kita minta antara doa yang masyhur, doa bagi sembahyang sunat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu. Secara keseluruhannya dalam doa ni kita minta apa-apa yang cantik, yang baik untuk kita. Antaranya rezeki. Rezeki ni pula kalau yang hak di langit turunkanlah. Kalau hak di bumi keluar, dipulihkanlah. Kalau hak jauh dekatkanlah. Kalau hak payah permudahkanlah. Tu kita minta tiap-tiap hari tuan-tuan. Minta. Dia 2 rakaat saja. Walaupun 2 rakaat payah kan. Payah nak buat. Tapi kalau boleh buat, dia mudah saja.
Nak buat, nak bagi ada, nak bagi lekat juga, kita perwajibkan pada diri kita. Perwajib pada diri kita. Aku mesti sembahyang duha. Duha ni wajib bagi aku. Kemudian amalkan 40 hari jangan berhenti. Kecuali hari khusus Allah minta maaf lah itu kan. 40 hari jangan berhenti. Itu indah ada. Lepas pada tu barulah rasa ringan. Sampai satu peringkat kalau tak buat misal. Rasa menyesal. Menyesal, susah hati. Bila sampai dah jadi darah daging dah, tak buat menyesal, tak buat susah hati, okey lah tu. Jadi darah daging. Darah daging apa dia tuan-tuan? Darah ni ialah dia lekat di hati, daging tu ialah lekat di lidah. Darah, hati, daging, lidah. Itu istilah darah apa ni? Darah daging, darah daging. Orang tu kata bagi jadi darah daging. Bagi jadi darah daging. Kalau nak ambil beramal apa agak, bagi jadi darah daging. Darah daging, darah itu ialah hati. Biar duduk di hati, lekat di hati sampai bila-bila. Darah, kemudian hati, apa ni? Darah daging. Daging juga ialah lidah. Lidah sentiasa bergerak. Nak bersikir apa, biar jadi darah daging. Itu darah daging tu. Jadi duha pun macam tu juga. Tuan-tuan ibarat lah. Susah hati dia macam ni. Tuan-tuan rumah kampung, jamban duduk di luar. Petang lepas sembahyang siap cukup lengkap dah, masa selak pun nak pergi berak. Bila pergi berak, siap dah berak keluar pada jamban tuan-tuan, kau minah kawan rapat nak jumpa. Dia punya rafong sembang lah. Dia bukan kau kata kita bawa keluar jamban. Yang kita ni senyum lah. Senyum tu ada, manis kurang. Sebab apa? Aku tak rasa berak lagi. Dia sembang lah, ya Allah, bak daun sirih, bak ni, bak luar tuan-tuan. Selain kuih semua, dia nak dari bila ni. Aku berak pun tak rasa, sampai kering lah mana. Gelisah hati tuan-tuan. Cukup gelisah hati. Bukan tak mau layan, tapi gelisah hati. Jadi saya buat ibarat tu sama juga orang yang kalau jadi darah daging, hati dia gelisah macam tu. Kalau tak sembahyang, susah hati, tak buat lagi ni. Nak masak, tapi dia susah hati. Sembahyang tak hari ni. Betul tak tuan-tuan? Dia lebih kurang macam tu lah. Hampa ni kalau hampa mau betul support. Tak, saya nak yang tuan-tuan. Yang hak tu saya bawa nak bagi hitam tu. Yang hak putih tu tuan-tuan putih lah. Kalau betul saya ngajak betul kan, bermula apa lena. Saya nak mintanya jangan lena. Sebab apa? Bila lena dia ada satu benda yang hak menakjubkan, hak bunyi krong-krong. Dia ada bunyi benda tu, dia berjangkit. Dia berjangkit kat orang lain. Tu tak mau bagi bunyi tu lah. Okey, cukup. Sembahyang duha. Sembahyang duha. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan dan perempuan yang ada hari ni, lepas pada kita ngaji, duha jangan tinggal. Boleh tak? Saya bukan tahu, tuan-tuan, kawan-kawan bukan tahu. Atas kita semua. Sebelum main ngaji dan hari-hari yang lain, amalkan sembahyang sunat duha. Kemudian orang yang mengamalkan sembahyang sunat duha, selain rezeki dia murah, Allah permudahkan segala urusan. Urusan harian dia jadi mudah. Buat jadi berjaya. Orang lain kadang-kadang sampai tak sempat nak sembahyang, kerja banyak. Ni tak sembahyang, boleh kerja selesai, pergi mana pun sampai. Cukup makan, semua cukup. Di antaranya fadilat duha. Satu lagi ialah sunat isyraq. Sunat isyraq ni ialah sunat terbit fajar. Sebab apa? Ketua guru, ulama-ulama dan juga dalam kitab kita disuruh juga sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq ni, waktu isyraq, waktu terbit matahari, waktu itu Allah tabur projek. Tabur rezeki. Rezeki kita ketika itulah diagihkan semasa terbit fajar. Siapa yang kerja? Siapa yang bertugas? Ialah malaikat rahmat. Malaikat rahmat dia akan keluar pada waktu itu, tengok waktu itu, waktu terbit fajar. Siapa yang bangun, dia bagi. Siapa yang minta, dia bagi. Sebab tu kena manggil sebelum fajar. Kalau manggil pukul 10, nak dapat apa? Boleh kat orang lain habis lah. Kan? Saya nak abang kata abang dia waktu dia bergerak. Kadang-kadang kita kata pukul 7 lebih isyraq. 7 lebih lah, dalam pukul 7 berapa lah.
7.20 lebih kurang lah, 7.20, 21 lebih kurang tu. Tu waktu isyraq. Kemudian tunggu sekejap ni kita kata kalau semayang lepaslah 8 rakaat lebih kurang tu lah saya rasa. Masuk waktu duha. Dia tak lama banget. Jadi yang cantik isyraq, lepas tu buat duha. Setengah untuk guru bila dia mewajibkan pada diri dia. Kalau tak sempat semayang, sibuk mesyuarat ke apa ke tak boleh, dia qada balik walaupun semayang sunat. Sebab dia nak jaga sunat. Qada sahaja aku semayang sunat duha, qada kerana Allah Taala. Qada balik yang tadi yang tertinggal ya Allah. Tinggal apa ni? Ganti balik. Allah hebat. Itu semayang sunat duha. Okey, kita tengok dan setengah daripadanya sunat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdal 8 rakaat. Jadi sembahyang sunat duha paling banyak 8 rakaat. Okey, 8 rakaat selesai. Bermula waktunya iaitu kemudian daripada naik matahari segala sehingga gelincir matahari. Inilah lafaz niatnya. Jadi dia kata waktu sembahyang sunat duha selepas daripada naik matahari segala. Lepas pada waktu isyraq sehingga gelincir matahari. Sehingga ni maksudnya sampai rapat hampir-hampir masuk waktu subuh. Itulah waktu yang. Inilah lafaz niatnya, usalli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ni lafaz niatlah. Yang niatnya sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Yang ni pun panjang. Hak wajib. Hak wajib dan sunat. Hak wajibnya sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Luar takbir pun tak apa. Kalau tak mampu lah, kadang-kadang panjang. Allahu Akbar. Sebab apa tu nak masuk niat. Tak mahu tu berusia pula menjak kan. Nak masuk niat tu dah kena tahan lah. Kena tahan nafas tu. Tahan nafas tu. Tapi saya bukan siam kan. Dia uya. Tu ngaji kat tu berusia. Okey. Paling panjang 14 rakaat. Allah saja. Ingat Allahu Akbar. Dia naknya Allahu Akbar. La atau lam tu sepanjang-panjangnya hanya 14 rakaat. 7 alif 14 rakaat sahaja. Lebih tak dikira atau disebutkan. Tak boleh kena tegur. Kena tegur. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Bagi balut je. Baca mana lah. Tu dia akan jadi istifham. Adakah Allah? Adakah Allah? Dia satu pertanyaan. Adakah Allah? Tu tak boleh panjang tu. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Dia kena teguk. Carilah siapa kat mana tu teguk. Jangan bagi panjang. Pendek. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang hak cermat, dia tak ikut. Orang hak cermat dia tak ikut. Sebab apa? Itulah. Jadi faham begitu lah. Allah panjang sikit je. Nanya Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar. Adakah Allah yang Maha Besar? Sama juga dalam sembahyang Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaddah aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita takhfifkan. Takhfif ni kita meringankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal makna akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Bila buang syadah, akan matahari kami sembah, akan matahari kami minta pertolongan. Dia sikit je. Sebab itulah dia berpijak di atas kena mengaji. Kena mengaji.
Boleh lah. Jadi yang usalli itu lafaz niat. Lafaz niat ni sunat. Kalau payah sangat tak payah, tak apa. Bagi kita Syafi'i, Imam Syafi'i meletakkan bahawa sunat sebab dia membantu niat. Niat yang betulnya ialah sahaja sembahyang sunat duha. Itu yang wajib. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala tu sunat. Kalau boleh rangkum sekali semua dalam takbir, eloklah. Kalau tak boleh, letakkan yang wajib sahaja. Yang sunat tu tak luar. Luar takbir lah maksudnya. Setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya fitrah dan adha, inilah lafaz niatnya. Jadi di antara sembahyang sunat muakkad juga ialah yang dituntut juga ialah 2 hari raya, sembahyang 2 hari raya. Raya puasa, raya haji, itu kita panggil. Dalam kitab ni raya fitrah, raya fitrah dan juga raya adha. Adha ni sembelih korban. Raya korban. Ini muakkad juga. Jadi kita ringkaskan sikit iaitu inilah lafaz niatnya usalli sunnatan Aidil Fitri. Sekarang ditambah li Aidil Fitri. Raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Satu lagi usalli sunatan li Aidil Adha ataupun Aidil Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya korban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan masuk waktunya, masuk waktu 2 hari raya ni daripada naik matahari hingga gelincir matahari. Waktunya bermula naik matahari sampai gelincir matahari. Itu je waktu sembahyang. Jadi kalau malam nampak anak bulan, esok tu raya. Jadi sembahyang raya ialah waktu duha. Waktu sembahyang raya ni ialah waktu duha. Orang tak sembahyang raya nampak anak bulan, oi baik kat mana sembahyang oi, sembahyang raya. Buatlah malam. Tak. Sebab dia ada waktu dia lah. Ataupun nampak pagi tu. Mana nak tahu nampak pagi? Biasanya nampak malam lah. Kalau lah nampak pagi, celik-celik mata pagi tu, ya Allah, anak bulan Ramadan. Lepas tu pagi-pagi lepas sembahyang lohok, pakat sembahyang raya. Boleh tak? Tak boleh. Dia sembahyang raya ni hanya waktu duha, dalam waktu duha. Dia kata sini daripada naik matahari sehingga gelincir matahari pada harinya, pada hari yang kita nak sembahyang. Tetapi sunat ditakhirkan akan dia sehingga naik matahari segala. Boleh sembahyang lepas isyraq tu terus. Waktu isyraq boleh, tapi sunat ialah waktu duha, lepas matahari ni segala. Dan sekurang-kurangnya disemayangkan akan keduanya seperti sunat zuhur juga. Sekurang-kurangnya semayang sebagaimana semayang sunat zuhur. Tak ada khutbah, dia tak ada takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Sebiji macam semayang sunat zuhur. Dan yang akmal ni yang sempurna, bahawa takbir pada rakaat yang pertama 7 kali, kemudian daripada takbiratul ihram dan doa iftitah, dan dahulu daripada membaca ta'awuz, a'udzubillah. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, kemudian daripada takbir qiyamnya dahulu daripada Fatihah dan a'udzubillah juga. Ini yang akmal, yang sempurna. Dan sunat angkat 2 tangan pada segala takbir yang 7 dan yang 5 itu seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga. Ini bagi sembahyang raya. Sembahyang raya ni pada rakaat pertama lepas takbiratul ihram, doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar tu sunat angkat tangan. Kalau tak angkat tangan tak apa, tapi kalau angkat tangan dapat pahala sunat angkat tangan. Boleh no? Dan sunat membaca antara tiap-tiap 2 takbir yang 7 dan yang 5, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunat dibaca kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, surah Sabbihis tu lah, atau qul ya ayyuhal kafirun, boleh pilih. Dan pada rakaat yang kedua hal ata. Jadi dia ada kuku dia, ada Sabbihis
Rakaat yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah, suratul ghasyiyah. Kalaulah kita guna pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, artinya pada rakaat kedua qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Kalau tidak dia dicambung, kan? Dia tak seimbang. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 rakaat. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya jika di sembahyang akan keduanya dengan berjemaah. Jadi kalau sembahyang raya, kalau sembahyang berjemaah, dia ada khutbah. Kalau sembahyang di rumah, abang jadi imam, adik jadi makmum, kena ada khutbah tak? Kalau berjemaah dia kata sunat khutbah, ada khutbah. Tapi biasanya kalau duduk di rumah tak sembahyang langsung. Kalau di masjid boleh sembahyang raya. Dan di masjid dalam satu surau ke, dia ada khutbah. Bermula syarat pada 2 khutbahnya itu seperti syarat yang 2 khutbah Jumaat, 2 sama aja. Syarat sah, rukun-rukun dan sebagainya sama. Dan sunat mandi pada 2 hari raya dan masuk waktunya daripada tengah malam, tiap-tiap mandi kemudian daripada fajar itu afdal. Sekali lagi, sunat mandi pada 2 hari raya. Sunat mandi pada 2 hari raya, bukan hari raya pertama kedua tu mandi. Sejuk pula jawab dia. Maksudnya nak pergi sembahyang raya tu mandi. Dia beza dengan sembahyang Jumaat sikit ya. Jadi sembahyang raya, siapa-siapa yang pun mengantuk lah. Bagi hari raya disunatkan kita mandi hari raya. Sunat mandi hari raya. Walaupun tak pergi sembahyang raya, sunat mandi raya. Rukun dia 3 ataupun 2, sama aja lah. Kalau yang 3 tu, yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiganya meratakan air pada seluruh anggota badan. Sama sebagaimana mandi wajib. Sama aja. Itu sembahyang apa gitu? Mandi hari raya. Mandi raya lah. Sahaja tu sembahyang, sahaja tu mandi hari raya. Kerana Allah Ta'ala. Tapi bagi hari Jumaat, sunat juga mandi hari Jumaat. Tetapi bagi yang siapa yang nak pergi Jumaat sahaja, itu je beza. Hak tak pergi sembahyang Jumaat, tak disuruh mandi. Sunat bagi yang nak pergi sembahyang Jumaat saja, lelaki dan juga perempuan. Oh, macam tu orang. Sini orang perempuan tak sembahyang Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi Kelantan, pergi sembahyang di Masjid Muhammadi, Bandar Kota Baru tu tuan-tuan, peniaga-peniaga di kalangan perempuan ramai. Perempuan makin niaga tu. Bila time sembahyang Zuhur tu, kalau hari Jumaat, dia pergi tumpang sembahyang Jumaat. Kita kat saya tengok lah celaka ibu mertua ni. Sembahyang apa pula perempuan ni? Rupanya dia pun sembahyang Jumaat. Itu hak tak tahu dia kata macam tu. Jadi bila sembahyang Jumaat, Zuhur tak payah buat. Sebab martabat Jumaat tu tinggi daripada Zuhur. Walaupun bagi dia sunat. Kat Sabah ada Pak Ustaz? Ya. Sabah. Bicara dia. Jadi mandi sunat hari raya, mandi sunat. Hari raya, pagi raya haji dan juga pagi raya puasa. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan,